Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Fokus berita, Kerajaan Persekutuan sudah memberi lampu hijau kepada Kerajaan Sarawak untuk melakukan perbincangan dengan Kerajaan Singapura berkenaan dengan pembangunan projek kabel elektrik dasar laut dari Tondong Sarawak ke negara Republik itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Dr. Bang Openg berkata, pelaksanaan projek tersebut secara prinsipnya telah diputuskan. Menurutnya, kabel elektrik dasar laut itu yang melalui negara Indonesia akan membolehkan Sarawak mengeksport bekalan elektrik sehingga 1000 megawatt elektrik. Sukacita saya nyatakan di sini bahawa projek untuk kita membekalkan tenaga kepada Singapura up to the maximum of 1000 megawatt sekarang boleh dimulakan kajiannya, terutama sekali untuk kita mewujudkan undersea cable di antara Tondong di Sarawak ke Singapura. Jadi kita sudah mendapat keputusan di mana Kerajaan Persekutuan telah memberikan green light untuk kita berbincang mengait dengan pelaksanaan projek. Secara prinsip sudah diputuskan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan mesyuarat bilateral bersama Presiden Persatuan Tenaga Hidro Antarabangsa IHA Malcolm Turnbull sepenat Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 di Bali Nusa Dua Convention Centre pada Selasa. Bercakap mengenai pertemuannya dengan Malcolm Turnbull, Premier Sarawak menyatakan beliau telah berkongsi mengenai kelebihan negeri ini yang memiliki sumber tenaga boleh diperbarui yang besar khususnya dalam penjanaan tenaga elektrik. Jelasnya, penjanaan tenaga elektrik menerusi pembinaan empangan hidroelektrik dapat dilaksanakan secara lestari kerana Sarawak mempunyai banyak sungai dan jumlah taburan hujan yang tinggi. Ujarnya lagi, sungai boleh dikaji sebagai sumber alternatif kepada sumber takungan atau reservoir untuk penjanaan tenaga hidro. Dan sebenarnya pihak SEB sudah ada satu projek di Lawas yang menggunakan sistem yang sama untuk mengeluarkan hidro. Tetapi kita nak scale up supaya pengeluaran hidro kita yang ada potensi mengikut laporan kajian oleh Snorri Mountain dulu lebih kurang 20,000 megawatt potensi, dan kita baru mengeluarkan lebih kurang 7,000 megawatt. Kita ada lagi 13. Jadi saya telah meminta pihak SAB to revisit kerana mungkin ketika itu input dia not being updated. Jadi sekarang saya nampak bahawa kemungkinan kita target kepada 20,000 dulu dengan menggunakan apa juga kaedah yang ada. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari memberitahu Republik Singapura akan membuka pejabat Konsulat Jeneral Republik Singapura di Kuching, Sarawak. Katanya pembukaan Pejabat Konsulat Jeneral Republik Singapura di Kuching telah dipersetujui semasa program pemukiman pemimpin tahunan Malaysia Singapura ke-10 di Singapura pada Isnin. Menurutnya, kewujudan Pejabat Konsulat Jeneral Republik Singapura itu juga secara langsung akan meningkatkan perhubungan dua hala sekaligus, melonjakkan ekonomi di antara Sarawak dan Singapura, khususnya dalam sektor pelancongan dan sektor-sektor lain. Bermakna saya pun telah berbincang sedikit. I touch on the subject of Maswin dengan Menteri Pengangkutan Anthony Locke ketika di Singapura. Ini bermakna, dan kita telah juga saya mengurau-urakan supaya Singapura boleh mempertimbangkan untuk airline kita datang ke Singapura. Premier Sarawak menambah usaha ini juga akan memperkasakan lagi industri pelancongan Sarawak, terutamanya melibatkan kemasukan pengunjung dari Singapura dan juga pelancong yang tiba di Singapura ke negeri ini.
Sementara itu, pada sebelah petang Selasa, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari turut menyampaikan ucap damai dalam Kongres Tenaga Hidro Dunia 2023 yang turut dihadiri oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf peranan belia dan mengangkat kepentingan mereka untuk masa depan negeri dan negara. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Abdul Rahman Ismail berkata, belia di seluruh negara merangkumi 60% daripada lingkungan umur di Malaysia. Justru katanya kumpulan ini yang menentukan hala tuju negeri dan negara, terutamanya dalam dunia teknologi terkini dengan cabaran yang tinggi. Yang mana belia inilah yang akan menentukan hala tuju negeri, negara pada masa-masa yang akan datang. Yang mana kita boleh jangkakan dengan perkembangan teknologi terkini yang begitu pesat, cabarannya akan lebih tinggi lagi. Tapi saya begitu yakinlah semuanya ini akan dapat kita atasi, termasuk juga kita di Limbang. Belia berkata demikian ketika berucap dalam majlis peresmian Hari Belia dan Limbang Bike Week 2023 serta Hari Sukan Negara peringkat bahagian Limbang di lapangan rekreasi Limbang pada Sabtu. Tambahnya, belia di Limbang khususnya perlu bersedia memainkan peranan penting dalam mencatur kemakmuran Sarawak dan Malaysia. Mengulas mengenai pengambil alihan Maswing, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, syarikat penerbangan Sarawak pada masa depan tidak berteraskan keuntungan walaupun meliputi penerbangan dalam dan luar negeri dalam lingkungan jarak 6 hingga 7 jam perjalanan. Ini bermakna nanti Sarawak akan mempunyai syarikat penerbangannya sendiri yang bukan sahaja untuk dalam negeri Sarawak, ia juga meliputi Sabah, meliputi Semenanjung Malaysia dan juga meliputi kawasan-kawasan dalam jarak 6 hingga 7 jam penerbangan. Maksudnya China, India, Indonesia. Jadi syarikat penerbangan Sarawak yang tidak berteraskan keuntungan, kita boleh mengharapkan mungkin tambang tidak begitu tinggilah. Kekal di Limbang di mana 35 individu telah menerima lesen percuma menerusi program bantuan MyLesen e-Kasih. Difahamkan program ini bertujuan untuk membantu golongan B40 khususnya belia yang terkesan akibat pandemik COVID-19 untuk mendapatkan lesen memandu Malaysia kelas B2. Dengan adanya lesen motosikal ini, ia memudahkan pergerakan penerima untuk pelaksanaan urusan harian. Di Limbang khususnya, program ini telah mula dilaksanakan mulai 12 Ogos hingga 19 Oktober lepas melibatkan kerjasama antara Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Limbang, Institut Pemandu Savi Trans dan Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Limbang. Timbalan Menteri Pengangkutan Merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah telah hadir bagi menyampaikan lesen kepada penerima dalam majlis penutupan program bantuan lesen memandu MyLesen B2 e-Kasih pada Ahad. Dalam ucapannya, Datuk Hasbi berkata pengambilan lesen ini amat baik kerana ia menyediakan platform untuk pemandu mempelajari kaedah memandu secara berhemah. Kata ni mau orang yang membawa motor di jalan raya tu ialah satu perkataan pemandu berhemah lah, yang berilmu, yang berakal, yang ada timbang rasa, yang tahu undang-undang. Itulah yang sebenarnya lesen tu syarat untuk memaksa orang belajar. Dalam hal itu, katanya bantuan ini akan diteruskan di kawasan parlimen lain di seluruh Sarawak dan juga Sabah. Beralih ke perkembangan pilihan raya kecil, PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak di mana para pengundi diingatkan agar tidak terpengaruh dengan hasutan yang tular di media sosial yang menyuruh agar pengundi tidak perlu turun mengundi kerana mendakwa calon gabungan Parti Sarawak GPS pasti menang pada 4 November nanti. Sebaliknya, Timbalan Premier Sarawak yang juga pengarah operasi PRK Dun Jepak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan menegaskan sokongan padu dari semua pengundi amat diperlukan dalam memastikan GPS bukan sahaja mempertahankan kerusi Dun Jepak, malah menang dengan majoriti yang besar. Tegasnya, mandat besar dari rakyat Jepak akan membolehkan kerajaan meneruskan perancangan-perancangan pembangunan fizikal maupun sosioekonomi untuk kesejahteraan rakyat di kawasan itu. Dalam apa juga pilihan raya,
walau kita berteriak sebesar suara kita pun kalau kita tak yang dikira itu ialah tertulis. Jadi penting untuk kita memastikan kemenangan calon kita Saudara Iskandar di N63 dengan majoriti yang besar supaya kita dapat meneruskan apa yang telah pun diurus, tetapi ada juga yang belum dilaksanakan akan dapat terus dilaksanakan. Apatah lagi dengan rancangan-rancangan kita untuk pembangunan sahaja dari segi fizikal, pembangunan dari segi pembangunan sosial ekonomi masyarakat kita di kawasan hidup. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Kampung Hile, Kuala Tatau di Bintulu pada Selasa. Mengulas mengenai isu buki judi yang dijangka mengambil kesempatan pada PRK ini, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB sekali lagi menegaskan kepada pengundi agar tidak terpengaruh dengan kaki judi, sebaliknya memberikan fokus untuk memastikan calon GPS Iskandar Turki menang pada 4 November nanti. Jangan kita terpengaruh dengan kaki-kaki judi. Mereka pemain dari segi jumlah, berapa calon-calon pembangkang yang dapat. Jadi belakangnya itu ialah kaki-kaki judi. Kaki-kaki judi. Jadi takkanlah kita nak masa depan kita dipengaruhi oleh kaki-kaki judi. Perjuangan kita ialah untuk pembangunan kita, untuk masa depan. Jangan terpengaruh. Saya jangkakan ini akan berlaku, tapi jangan kita terpengaruh oleh kaki-kaki judi. Katanya hanya kerajaan GPS pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Ahmad Zahari dapat mengubah dan menentukan hala tuju Sarawak agar menjadi lebih cerah dan maju. Sementara itu, para pengundi terutamanya pengundi baru harus bersemangat untuk turun mengundi semasa PRK Dun Jepak pada 4 November depan. Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Datuk Sri Fatimah Abdullah memberitahu sokongan padu pengundi amat penting pada PRK kali ini dalam membolehkan GPS meraih kemenangan dengan majoriti yang besar. Dalam hal itu, tegasnya sokongan yang diberikan kepada GPS harus diterjemahkan dalam bentuk undi gelap. Yang penting tidak cukup hanya bercakap ya bahawa sokongan diberi kepada GPS, tetapi kalau ianya tidak diterjemah dalam undi yang dapat dikira tu, jadi ia tidak akan memberi gambaran yang betul nanti ya. Jadi kita mahu ianya diterjemah dalam bentuk undi. Beliau berkata demikian semasa ditemui media ketika melawat ke bilik gerakan jentera wanita ranting Kampung Masjid Bintulu pada Selasa. Lawatan tersebut bertujuan untuk meninjau dan melihat sendiri tahap persiapan jentera ranting bagi menghadapi PRK Dun Jepak. Difahamkan jentera wanita ranting Kampung Masjid telah mengenal pasti seramai 861 pengundi terdiri daripada pengundi baru, pesakit dan orang kurang upaya OKU. Paparan berikutnya, program khidmat bantu di rumah atau Home Help adalah usaha kerajaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya dalam kalangan warga emas dan OKU. Melalui program tersebut, sukarelawan dikenali sebagai petugas Home Help akan menyediakan perkhidmatan bantuan sokongan sosial kepada warga emas ataupun OKU pada setiap minggu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, sukarelawan ini akan menjalani latihan dan pemilihan sebelum didaftar untuk bertugas. Jadi ianya dibuat secara sukarela dalam 1 bulan 4 kali. Sukarelawan itu yang dinamakan sebagai home help service ni. Mereka pergi ke rumah kumpulan sasaran kita yang telah dikenal pasti dan mereka sebelum itu diberi latihan, dibuat pemilihan dan juga dilatih sebelum mereka dapat dijadikan sebagai sukarelawan home help yang berdaftar.
Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas program Home Help di Kampung Baru Bintulu pada Selasa. Sekian edisi malam bersama saya, Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, ingin kami ingatkan masyarakat awam, khususnya warga Dun Jepak, agar menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada PRK Dun Jepak yang akan diadakan pada 4 November depan. Sehubungan itu, saksikan panduan untuk mengundi yang disampaikan oleh Pegawai Tadbir Khas Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Datuk Takun Sunggah. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Pilihan Raya Kecil N67 Jepak, Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari mengundi pada hari Sabtu 4 November 2023. Warga negara yang telah berdaftar boleh menyimak status pendaftaran mereka untuk mengetahui pusat mengundi dan juga saluran mengundi. Kita boleh membuat semakan di laman web SPR iaitu My SPR Sema. Pada hari mengundi, kita nasihatkan pengundi-pengundi datang lebih awal ke tempat mengundi masing-masing dan sila bawa kad pengenalan diri iaitu My Card untuk membolehkan kita mengundi. Pada hari mengundi, pengundi-pengundi yang belum mengetahui saluran tempat mengundi, mereka boleh pergi ke Barung SPR untuk mendapatkan slip pengundian untuk mereka mengetahui di mana saluran mereka yang akan mengundi nanti. Setelah mengetahui saluran pengundian, melalui slip pengundian telah dikeluarkan oleh SPR, pengundi berkenaan boleh terus pergi ke saluran yang telah ditetapkan. Dalam saluran mengundi, setelah dikiriman pengundi disemak oleh kerani SPR, pengundi akan ditindaki mencelup jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat kekal bagi memastikan pengundi berkenaan telah hadir mengundi. Penggunaan dakwat kekal dalam pilihan raya adalah untuk mengelak pengundian 2 kali. Dalam pilihan raya, setiap pengundi dikehendaki memilih seorang calon sahaja. Sekiranya pengundi memilih 2 calon atau lebih, kertas undi pengundi berkenaan akan dikategorikan sebagai kertas undi yang ditolak. Satu undan daripada anda amatlah berharga demi masa depan negara. Kepada pengundi-pengundi Dun Jepak, turunlah beramai-ramai pada 4 November nanti. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi.